Alhamdulillah, buat pertama kali saya dapat menjejakkan kaki ke kompleks PAS Negeri Kedah di Jerai ni. Jerai ke ni? Mana ni? Batu Sembilan. Alhamdulillah dah sampai Batu Sembilan. Dulu saya rasa saya lalu kat sini, saya tengok bangunan ni kecil ya. Lah saya datang, tadi saya sampai, dia bawa saya masuk ke dalam, terus naik ke tingkat 6. Oh, tingginya bangunan. Naik tingkat 6, tengok bangunan cantik, lobi dah macam hotel. Malah lebih baik daripada Grand Alora. Naik ke atas makan cukup sedap. Kemudian turun ke bawah, rupanya ada dewan besar. Sampai kat dewan besar tadi, saya ingat dewan besar ni dewan besar biasalah. Rupanya dewan besar betul tu. Saya tanya, "Oi, berapa ribu orang boleh masuk?" 2,500 orang. Seingat saya waktu saya bekerja di Kedah ni dulu, kalau dewan 2,500 orang boleh muat ni, itulah dewan paling besar yang ada. Saya tanya MB tadi, "Ui, hampa punya dewan besar betul." Besar betul. Dia kata apa? Dah, sebenarnya dah besar lagi. Dia kata, "Tahu mana tu?" Ini sama dah. Ada satu lagi dewan. Tapi Alhamdulillah, berkat usaha yang dibuat oleh saudara-saudara saya di sini, saya dengar cerita lebih 20 tahun. Kita ada kawasan lebih kurang 15 relung kat sini. Hari ini nampak kejayaan dan saya amat berbangga berada di sini pada hari ini. Alhamdulillah. Dan saya berada di sini pula pada hari ini tanpa saya sangka. Kalau dulu waktu saya bersama dengan ahli Parlimen Jerlun bertugas di sini sebagai pegawai khas kepada Menteri Besar Kedah, nak cerita pun rasa malu. Jadi saya bekerja di sini. Waktu saya mula-mula bergaduh dengan Datuk Sanusi. Tapi saya nak bagi tahu terus terang, jauh di sudut hati waktu itu saya sebagai ahli UMNO yang totok. Gila apa? Totok, bukan totok. Totok. Tetapi jauh di sudut hati, antara manusia yang saya amat hormati di bumi Kedah Darul Aman ini ialah almarhum Ustaz Azizan dan juga Sanusi ini. Saya bergaduh dengan mereka. Tapi waktu tu saya dah kata, mereka ni cakap betul ya. Mereka ni punya cerita tu betul. Mereka buat tu betul. Jauh di sudut hati saya. Dan hari ini saya rasa amat bersyukur. Kerana Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ditakdirkannya saya dapat duduk bersama, bekerja bersama, dan hari ini dapat sampai di kompleks PAS di Negeri Kedah ni. Saya berasa cukup besar hati. Alhamdulillah. Dan hari ini juga saya melihat tanpa saya sangka, seperti yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar tadi. Dia kata berapa banyak, terlalu banyak pembangunan telah dibawa ke negeri Kedah ni. Begitu besar pelaburan yang telah datang. Nak bagi tahu saya yang pernah kerja kat sini, benda tu kami tak pernah mimpi pun. Tuan-tuan fikir sikit tengok. Di negeri Kedah ni, bukan nak kata saya ni orang Perak, bukan nak kata sungguh-sungguh cakap ni nah. Jangan kecil hati, jangan marah, jangan pelupuh saya balik belakang. Saya nak cakap terang-terang. Di negeri Kedah ni nak jumpa kereta Porsche pun susah. Betul tak? Tiba-tiba Tuhan tu Maha Kaya, dia boleh terdetik hati orang tu. Dalam dunia ni tuan-tuan dan puan-puan, cuma ada satu kilang Porsche. Porsche ni tahu ke apa ni? Hampa ni duduk pandang aku macam ni, macam reti sangat ni. Tahu ke tak tahu? Kereta Porsche tu, tahu kan? Ada satu je kilang di Eropah.
Dan satu lagi kilang dia nak buat di luar daripada tempat dia, tahu di mana? Di Kulim Kedah. Gila datang dari mana ni? Gila datang dari mana ni? Tak pernah terfikir oleh kita. Kalau dulu tuan-tuan dan puan, saya boleh bangga sikit. Pasal dulu waktu saya jadi pengarah khas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri, apa nama dia sekarang ni, nama sedap. Datuk Seri apa? Entah ada lagi satu tu. Paduka ke apa? Datuk Seri Utama Ahli Parlimen Jerlun. Waktu saya bekerja dengan dia, kami ini kerja pakai smart. Dia, kami kemeh cantik, dapat MB lah. Dia mula-mula jadi MB, saya beli tie 4, saya hantar ke dia. Tahu pasal apa saya hantar tie ke dia? Tie, tali leher. Hantar ke dia, tahu pasal apa? Aku tengok dia pakai teruk sangat. Sungguh, kami ni kawan. Kami saya beli tie bagi ke dia. Dia sampai sudah aku tak nampak dia pakai pun. Tai mahal, pakailah. Mahal tu aku beli. Bergaya. Dia cara-cara orang Kedah. Cakap cara Kedah. Lawan berani cakap. Dan akhirnya beza dengan cara orang Kayangan, dengan cara anak Kedah, cara kampung, akhirnya terdetik hati orang nun jauh di sana. Kilang Porsche berani buka di negeri Kedah ni. Kita bagi tepukan paling gemuruh kepada bukan saja Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan semua rakan-rakan Exco dan juga kawan-kawan KCS kita. Hebat. Hampa betul aku salute. Pasal apa? Saya pernah jadi Menteri Besar, tuan-tuan dan puan. Saya ingat saya pandai. Tapi okey jugalah. Kami jadi Menteri Besar 2 tahun berturut-turut, kami bagi bonus sebulan gaji dekat orang Perak. 2 bulan. Gaji sebulan berturut-turut. Tengok-tengok dari Senaik Sanusi, sadar bagi 5 bulan. Hampir kalah lagi kami. Tapi saya nak bagi tahu, alhamdulillah apa yang kita buat, dalam usaha yang kita buat, rakyat semakin hari semakin menerima kita. Saya dulu dalam Pakatan Harapan, kenal? Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan, lillah, saya kalau boleh nak kerja dengan PAS. Tapi waktu tu Allah belum takdirkan. Allah nak tunjuk kat kita. Allah nak tunjuk kat kita betapa buruknya DAP. Dia nak tunjuk kat kita betapa buruknya keadilan, betapa buruknya PAN. Kalau saya tak kawan dengan dia, saya tak tahu. Lah, saya tahu. Hampa dah tahu lah PAN tu macam mana, kawan hampa belakang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai Menteri Besar Perak, waktu saya jadi Menteri Besar Perak, tiap-tiap minggu kami nak ada mesyuarat. Sebelum nak ada mesyuarat Exco, saya kena ada 8 mesyuarat lain nak pergi mesyuarat Exco. Sebab tiap-tiap kali mesyuarat Exco bergaduh. Bergaduh pasal apa? Untuk memperjuangkan hak milik tanah kekal kepada kampung-kampung baru Cina. Saya kata tak boleh. Ini Akta Kanun Tanah Negara, tak boleh nak buat. Dia kata kena buat juga, kena bagi juga. Tobat saya tak bagi. Waktu tu siapa yang seronok sangat dengan saya? Dia kata saya ni hero. Saya ni adalah pejuang Melayu. Kawan-kawan saya yang lama daripada Parti UMNO. Hari-hari datang ke rumah saya, kata, hang bagus. Kamu lah Melayu, orang pemimpin Melayu yang berani lawan DAP, tak bagi tanah hak milik kekal. Diam-diam depa pergi pakat jumpa sembang kat kedai kopi nak jatuhkan Menteri Besar. Betul tak betul? Saudara-saudari ingat tak? Ada seorang adun Exco Kerajaan Negeri daripada DAP orang Melayu. Kononnya dia dipanggil pakar perlembagaan. Ada video dia pergi jumpa dengan orang UMNO, dia minta sokongan untuk jatuhkan saya. Kemudian apabila saya tak boleh bersama dengan dasar-dasar yang merosakkan negara, kita tinggalkan Pakatan Harapan dan menubuhkan Perikatan Nasional. Apa kata dia? Peja pengkhianat. Yang kamu hari tu pergi jumpa kat kedai kopi nak jatuhkan aku tu apa namanya? Dah keluar cakap Perak sikit dah.
Apa namanya? Siapa yang mula nak tebuk atap? Sheraton Move. Sheraton Move ni sebenarnya untuk mempertahankan Perdana Menteri yang ada pada waktu itu. Bila masa kita nak jatuhkan? Kita cuma nak mempertahankan kerajaan pada ketika itu. Kerana pada ketika itu ada kumpulan-kumpulan dalam DAP dan keadilan yang tak sabar-sabar nak mengambil alih pemerintahan negara. Itu yang telah kita usahakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah buka pula hati para pemimpin daripada PAS untuk bekerjasama dengan kita. Bukan mudah para pemimpin PAS nak bekerjasama pada mulanya dalam muafakat nasional dengan orang-orang UMNO. Senang tak? Susah. Tapi kita buat demi apa? Demi agama. Betul tak? Kita sanggup. Diteruskan pula ajaknya Parti Bersatu saya ni. Berdua presiden bersatu, presiden PAS dan juga presiden UMNO tulis surat kepada presiden saya. Jemput bersatu, mari masuk muafakat nasional. Kami pun bermesyuarat, setuju. Balas surat, kami setuju nak masuk muafakat nasional. Bersama-sama. Tak ada jawapan. Kemudian tak ada mesyuarat, berhenti kat situ je. Tak dijemput kami apa-apa. Dan dalam diam-diam dia susun supaya kita lantik salah seorang daripada mereka jadi timbalan Perdana Menteri. Kemudian 15 orang tarik diri, tarik sokongan, jatuh kerajaan Tan Sri Muhyiddin, jatuh kerajaan Perikatan Nasional, diangkatnya kawan-kawan mereka. Dah diangkat, apa jadi? Pendekkan cerita, daripada 87 kes, 40 kes yang sedang dengar di mahkamah, 40 kes dah kena tarik balik. Tapi nasib baik, sahabat saya Menteri Besar Kedah kata 47 tunggu lagi. Betul ya? Tuan-tuan dan puan-puan, kita bercakap tentang perpaduan ummah. Apabila kita cakap tentang perpaduan ummah, kita mesti ada sedikit give and take. Ada yang kita beri, ada yang kita kena ambil. Jadi di dalam perihal pembagian, sebelum saya masuk bab pembagian kursi, dari segi give and take ini kita dah berkorban banyak kali dah. PAS bila sama dengan kerajaan di beberapa negeri, termasuk di negeri Perak, ada tak dia minta bukan-bukan di kerajaan pusat, kalau dapat 3 orang menteri, 4 orang menteri, itu aja ialah. Tak ada kita minta lebih pun. Sebab kita nak pentingkan perpaduan ummah dalam kerajaan kita. Tapi dalam diam-diam, apa juga yang kita lakukan dikeratnya kita. Kalau di negeri-negeri lain, kalau di Melaka sebagai contoh, sebelum pilihan raya negeri, apa yang berlaku? Apabila Menteri Besar daripada UMNO mengambil alih, Ketua Menteri, Ketua Kampung PAS kena buang. Ahli Majlis, seluruh negeri Melaka tu sebelum PRN, cuma ada 2 orang saja daripada PAS. Daripada Bersatu, saya tak salah saya ada 4 ahli majlis. Satu negeri, bukan satu bandar, satu negeri. Sedangkan pada ketika itu kita bersama-sama menubuhkan kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukup susah kita nak meneruskan keadaan kalau mereka tidak dapat menghormati kita. Namun alhamdulillah, kalau saya tengok dalam Perikatan Nasional pula, keadaan cukup berbeza. Saya pernah berpengalaman dengan Pakatan Harapan dalam usaha untuk membahagikan kursi, agihan kursi sebelum PRU yang ke-14. Bergaduh, ya Allah, ya Tuhanku, hari-hari, setiap kali mesyuarat. Kalau saya nak pergi mesyuarat pukul 8, pukul 4 petang saya dah sakit kepala. Susah hati nak pergi mesyuarat. Tetapi di dalam Perikatan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan, saya diamanahkan sebagai pengurusi perundingan kerusi bagi pihak Bersatu, bagi pihak PAS
Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri daripada Negeri Terengganu. Juga dalam jatuh kuasa tersebut, Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Sanusi, Datuk Taqiyuddin, sama kami, saya pula ada Datuk Hamzah Zainuddin, Datuk Ronald Kiandi. Kami bila mesyuarat tuan-tuan dan puan, lebih gelak daripada gaduh. Tak pernah bergaduh, ada kita bergaduh. Ada. Kalau nak bergaduh pun bila MB hampa bercakap lah. Saya baru cakap sikit je dia kata, hang ingat aku tak tahu kalau aku bagi yang ni hang nak bagi yang lain, hang tak tahu, hang ingat aku bodoh. Dia tu style dia. Itu style dia. Saya tolak karipap, elok balik. Elok balik. Tapi tuan-tuan dan puan, hubungan kita, saya boleh cerita begitu sebab hubungan kita cukup akrab. Di dalam kerajaan, dalam kabinet, saya duduk sentiasa di sebelah Datuk Ustaz Idris Ahmad, orang Perak juga. Banyaklah saya belajar dengan dia. Dan saya nak nampak, saya nak tunjukkan betapa sehari demi sehari kita berkawan rapat, makin akrab, makin kukuh, dan saya nampak rakyat dah makin seronok dengan kita. Kalau dulu orang nampak apakah PAS Bersatu dan gerakan ini benar-benar utuh, orang tak sure, orang tak confident. Tapi hari ini apabila kita dah tetapkan satu keputusan dan kita jalan, nampak cukup cantik. Cuma yang membimbangkan kita hari ini kita nak melancarkan jentera. Pada 5 hari bulan kita akan adakan penamaan calon untuk pilihan raya umum yang ke-15. Pada 19 hari bulan akan diadakan hari pengundian. Apakah yang nak kita tunjukkan kepada rakyat selain daripada penyatuan antara parti-parti gabungan dalam Perikatan Nasional? Kita nak tunjukkan cara bekerja kita yang serasi. Kalau kita bekerja macam mana kita bekerja di Melaka dan Johor, susah. Kalau PAS nak bekerja dengan bilik gerakan PAS semata-mata, Bersatu nak bekerja dalam bilik gerakan Bersatu semata-mata, begitu juga dengan gerakan, apakah orang akan mendapat confidence, keyakinan kepada penyatuan kita? Saudara-saudari, hari ini alhamdulillah Yang Amat Berhormat Menteri Besar tadi dah sebut, 8 kursi parlimen di negeri Kedah ini telah kita amanahkan kepada parti PAS untuk mencari calon-calonnya. 7 kursi lagi diamanahkan kepada parti Bersatu untuk cari calon mewakili parti Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Apa maknanya? Maknanya kesemua 15 calon ini hanya dicadangkan oleh 8 daripadanya dicadangkan oleh PAS, 7 dicadangkan oleh Bersatu. Tetapi kesemua 15 calon adalah calon perikatan. Faham? Dia bukan calon PAS, dia bukan calon Bersatu, dia calon perikatan. Kena jelas. Karena akhirnya kalau kita tubuh kerajaan, kita bukan tubuh kerajaan seorang-seorang, kita tubuh kerajaan bersama. Pada ketika itu tunjukkan kebaikan kita, berikan khidmat, berikan politik khidmat, politik kasih sayang kita kepada rakyat. InsyaAllah rakyat akan berterusan menyokong kita. Saya bimbang kalau kita di peringkat paling bawah berkecamuk, kalau bekerja secara tidak sepasukan, kita akan mendatangkan masalah kepada calon kita dalam pilihan raya. Tetapi saya nampak di negeri Kedah ni alhamdulillah berkat kepimpinan Yang Amat Berhormat, begitu juga dengan kepimpinan Yang Berhormat Senata Datuk Ahmad Yahya, saya amat yakin kepimpinan Bersatu, PAS dan gerakan di negeri Kedah ini amat padu. Dan insya-Allah bila kita sampai turun daripada kapal terbang di lapangan terbang di Kuala Kedah ni, di Kuala Kedah, Kulim belum siap. Sampai turun-turun di Kedah, tarik je napeh, kita boleh hidu kemenangan Perikatan Nasional. Ini saya dah rasa daripada dulu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya kata bila datang Kedah ni, you can feel the vibes, kata orang putih. Saya pun boleh cakap orang putih juga, Yang Amat Berhormat.
Kita boleh rasa kalau kita daripada negeri luar, kalau kita sampai ke negeri Kedah, kita boleh rasa. Lepas ke tak lepas kali ni? Saya nampak kali ini insya-Allah. The feeling is very good. The ground is fertile. Amin. Aku tak tahu cakap Melayu dah. Betul. Saya pergi jumpa dengan rakan-rakan kerja saya daripada Wisma Darul Aman. Saya sentiasa berhubungan kawan-kawan lama. Mereka merasakan bahawa ini tiba masanya orang dah tak nak lagi. Orang dah nak lihat penyatuan dalam Perikatan Nasional ini dapat dikekalkan dan semoga Perikatan Nasional dapat menubuhkan kerajaan. Itu yang mereka nak lihat. Dan pada ketika itu bila kita nak tubuh kerajaan, bila kita dah tubuh kerajaan, apakah kita nak terajang kawan-kawan kita yang lain? Itu bukan PAS dengan Bersatu dan Gerakan. Kita nak tarik semua orang bersama-sama dengan kita. Kita bukan nak you're going to be charged. You're going to be charged. You're not going to be charged. Kalau engkau bersalah, kalau kita siasat ada ruang kesalahan yang kamu buat, yes, you're going to be charged. Tetapi kalau kamu tak ada apa-apa buat salah, kamu jangan bimbang, kita boleh bekerjasama untuk membangunkan negara kita ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Perikatan Nasional apa dia? Kita bawa politik khidmat. Kita bawa politik kasih sayang. Kita bekerja demi rakyat kerana Allah. Kita tidak bekerja untuk hanya kumpulan kita atau ketua kita. Bekerjalah dengan ikhlas. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau perlu berada di masjid untuk bersemayang berjemaah, buat. Itu kewajipan kita kepada Allah. Kalau kita perlu berada di rumah untuk kemaskan rumah, untuk masak untuk anak bini, lakukan. Di masa lapang dengan penuh ikhlas, bekerjalah dengan sepenuh hati untuk parti Perikatan Nasional dan kemenangan parti kita. Boleh atau tidak? Bukan susah. Kalau kita tak mampu bagi wang ringgit, kita bagi kederat. Kalau kita dah tak ada kederat, dalam solat kita, selepas solat kita berdoalah kepada Allah untuk kemenangan kita. Tak payah nak susah-susah. Bekerja kalau kita buat dengan ikhlas, dia berkat. Saya ingat dulu saya selalu cerita kepada orang Bersatu. Waktu Bersatu mula-mula tubuh, saya nak sambut pemimpin-pemimpin saya, bendera pun kami tak mampu nak ada. Kami terpaksa beli kain, kami buat blok kayu, kami cat sendiri bendera kami. Tapi kami cat di tepi jalan. Orang lalu lalang tengok kami tengah cat bendera. Lepas tu yang buat tukang cat bendera pula tu saya. Bodoh, tak kerti buat kerja. Jadi dalam masa satu, daripada pagi sampai petang, yang siap baru 8. Tapi orang lalu lalang nampak peja duk cat bendera. Kemudian gantung, nak keringkan. Tapi orang lalu lalang dia kata apa? Jangan main-main budak Bersatu tu. Peja jangan main-main tu. Dia sanggup cat sendiri bendera tu. Itu berkat. Bila tak berkat, kita minta bendera banyak-banyak, ramai 3,000 tak cukup. Hampa ni kat ibu pejabat tak tahu buat kerja ke? 3,000 mana cukup? Kita nak menang pilihan raya. Bising. Datang lagi 1,000. Kat dalam store ada 2,500. Tak naik bendera. Itu kerja tak berkat. Ataupun bila dah naik 3,000 sekalipun bendera, kalau kerja tak ada keikhlasan, orang tak nampak bendera kita. Percayalah apa yang saya katakan ini, supaya dia jadikan amalan dalam usaha kita nak memenangi pilihan raya ini. Bukan masa, bukan wang ringgit yang menjadi ukuran, tetapi keikhlasan kita dalam kita melakukan sesuatu itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap selepas 20 hari bulan November nanti, saya harap saya akan dapat kembali ke bumi bertuah Kedah Darul Aman ini. Saya harap kita dapat bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kita buat kenduri besar-besaran di sini. Kita akan raikan kemenangan Perikatan Nasional, berjaya memenangi kesemua 15 kerusi parlimen dalam negeri Kedah. Takbir. Saya harap kita sama-sama dapat berjumpa lagi dan kita raikan kemenangan
agar pemimpin daripada Perikatan Nasional dapat diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan pada ketika itu saya harap kita sama-sama bagi dorongan, sokongan agar kerajaan kita memberi bantuan kepada rakyat, melihat kepada orang miskin, bantu semua kaum, tak kira bangsa, tak kira agama. Dan pada ketika itu kembalilah Malaysia kepada sebuah negara yang gemilang dan menjadi contoh kepada negara-negara lain. InsyaAllah ianya boleh dilakukan, ianya boleh dicapai kalau kita sama-sama bekerja dengan sepenuh hati secara bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan tahniah. Tahniah kepada semua rakan-rakan yang telah menjayakan program pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi. Dan apabila kita berjumpa lagi, saya kekal sebagai ahli Parlimen Tambun dengan mengalahkan Anwar Ibrahim. InsyaAllah. Allahu Akbar. Takbir kuat sikit. Takbir. Allahu Akbar. Kuat sikit baru semangat Anwar bagi Anwar Ibrahim dengar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun maaf daripada saya atas segala kekurangan kesilapan yang saya dalam ucapan saya. Semoga anda semua berjaya. Berilah sokongan yang sepenuhnya kepada pemimpin yang ada. Saya lihat negeri Kedah dalam keadaan yang cukup baik. Teruskan, biarlah ianya menjadi negeri yang terbaik di dalam negara kita seperti yang telah dicita-citakan. Benar, saya sebenarnya memang ada separuh diri saya ni, saya anggap diri saya ni separuh Kedah. Walaupun isteri saya pun orang Perak. Tapi saya anggap diri saya separuh Kedah. Dan apabila saya sampai ke Kedah ni, saya memang semangat saya kuat sikit. Saya geram bila negeri Pulau Pinang tu terlepas daripada kita. Saya geram apabila air yang disupply kepada Pulau Pinang itu tak mendapat apa-apa manfaat balik kepada negeri Kedah. Saya geram apabila sejarah yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar tadi, bahawa Kedah satu masa dulu sebuah negeri yang dikenali sebagai keadahan yang cukup besar, adalah merupakan satu empire, tapi hari ini adalah merupakan negeri yang kedua termiskin di negara kita. Jadi berkat apa yang diusahakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, tak pernah berlaku lagi tuan-tuan dan puan-puan dalam sejarah negeri kita sejak merdeka kemasukan pelaburan 68.3 bilion ringgit. Hampa faham tak berapa banyak tu? 68.3 bilion ringgit bukan sikit nak dapat. Saya dulu dapat 8 bilion pun cerita. 8 bulan cerita dia dapat 68.3 bilion ringgit. Tahniah sahabat, semoga terus maju jaya. Jagalah Kedah dengan baik, jangan makan duit, jangan buat merapu. Kita jaga diri kita, kita jaga kita, insya-Allah kita semua akan berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Takbir.